Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Teacher Hanun Education Channel. Terima kasih kepada penonton yang sudi menonton channel ini. Okey, untuk perkongsian pada hari ini, kita akan membincangkan mengenai pembahagi voltan ataupun voltage divider. Okey, pada video tertimbang Wheatstone, saya tidak menerangkan lebih jelas mengenai pembahagi voltan. Jadi, kita akan bincangkan bagaimana kita dapatkan rintangan, okey, iaitu pembahagi voltan kepada rintangan R1 dan R3 pada video Wheatstone Bridge di bahagian part 1 dan part 3. Okey. So, mula sekali kita akan lukiskan pada bahagian titi ataupun tertimbang Wheatstone, di mana tertimbang Wheatstone terdapat 4 perintang. Okey. So, dilabelkan pada sebelah sini ialah R1. Kemudian di belah kanan R2. Okey. R2, R3, kemudian R4. Okey. Kita akan fokuskan pada bahagian R1 dan R3 di bahagian sebelah kiri dahulu. Okey. Kemudian kita akan cuba buatkan satu litar yang lebih jelas. Okey. So, litarnya akan jadi pada seperti ini. Okey. Perintang 1, perintang 3. Okey. Kemudian di belah atas pula kita terdapat E. Okey, di mana ini adalah punca bekalan. Jika anda lihat pada tertimbang Wheatstone, akan bersambung pada bekalan. Jadi bekalan kita labelkan E ataupun supply. Jadi okey, pada litar okey yang saya telah lukiskan semula, jika anda lihat okey, terdapat voltan yang merentasi pada perintang 1 dan perintang 3. Di sini terdapat R. Okey, R1 dan R3 terdapat voltan. Okey, ini voltan pada R1. Kita akan labelkan V. Okey, saya cuba besarkan sedikit. Okey, bulatan. Okey. Voltan pada R1 kita akan labelkan sebagai VR1. Jadi voltan yang ada pada perintang 3 kita akan labelkan VR3. Okey. Dan kemudian di dalam perintang tersebut juga terdapat I, iaitu arus. Jadi kita akan labelkan arus I3 ataupun I3 dengan I1 adalah sama, kerana jika anda tengok di sini ia dalam keadaan sesiri. Jika I dalam keadaan sesiri, I total bersamaan I1. Okey. I1 sama dengan I2.
2 ataupun ada 10 perintang sehinggalah I 10. Jadi kita akan buat titik, titik, titik. So samalah. Okay, dia akan jadi seterusnya. So I, kita hanya gunakan I sahaja kerana I1 dengan I3 adalah sama. Okey, jika anda tengok di sini adalah sama. Okey, sepatutnya anda boleh tulis I1, I3. Tetapi memandangkan ia adalah I sama, jadi kita tak perlu tuliskan I. Okey. So kita terus kepada pembahagi voltan. Jika anda lihat, okey, saya akan terus tuliskan E ataupun supply akan jumlahnya sama dengan VR1 tambah VR3 kerana total untuk V total ialah sama dengan V1 tambah V2. Okey, ini adalah dalam formula sendiri. Okey, so kita akan tambahkan nilai V pada VR1 dan VR3 kerana E ni adalah mewakili V total, V keseluruhan. Okey, jadi bila kita translate atau kita terjemahkan kepada hukum Ohm, okey, saya buat hukum Ohm hukum Ohm seperti ini, V bahagi IR. Okey, menggunakan segitiga, iaitu di mana V akan sama dengan V. Kalau anda tengok pada hukum Ohm, V akan sama dengan I kali dan dengan R. Okey, jadi ia akan jadi seperti ini. Okey, so saya akan tulis balik. E sama dengan I R1 tambah I R3. Okey, so kita akan cuba buangkan atau kita jadikan I sebagai subjek utama. I sebagai subjek utama. Okey, ia akan jadi seperti ini. Jadi kita akan pindahkan E ke sebelah kanan. Jadi first kali kita akan cuba factorizekan dulu. So ia akan jadi I. Okey, saya ketepikan sedikit. I R1 tambah R3. Okey, ia jadi seperti ini. Kemudian I kita perlu jadikan subjek. Okey, jangan lupa I jadikan subjek. So kita akan cuba pindahkan E ke sebelah kanan. Okey, apabila E pindah ke sebelah kanan, okey, terdapat nilai 1 di sini dan ia akan jadi seperti ini. I R1 tambah R3. Okey, bahagi dengan E. Okey, kemudian kita akan pecahkan seperti ini. I bahagi 1. Okey, kita akan kalikan dengan R1 tambah R3 bahagi E. Okey, kemudian
1 bahagi dengan I. Okey. Kemudian akan jadi seperti ini. R1 tambah R3 bahagi I. Okey. Okey, kerana apabila I pergi sebelah kanan, sebelah kiri, I akan dibahagikan dengan 1. Okey. Jadi, apabila dia pindah sebelah kiri, ia akan jadi 1 per I. Okey, jadi kita akan tinggalkan R1 tambah R3 bahagi dengan I. Okey. Kemudian, apabila kita mahu jadikan I sebagai subjek, okey, 1 per I bersamaan dengan inverted, jadi kita boleh terbalikkan I sama dengan I bahagi R1 tambah R3. Okey, ini langkah pertama. Kemudian kita tengok sebelah kanan, berbalik kepada kita punya data tersebut, data yang telah kita ringkaskan. Okey, I R3. Okey, berada di sini Dia sama saja kerana kita mahu fokus pada bahagian 1, pada perintang R3, dia akan jadi seperti ini. I R3 sama dengan V R 3 bahagikan dengan R3. Kenapa kita dapatkan I R3? Kerana kita fokuskan pada perintang yang ketiga, R3. So I yang ada lalu pada sini ialah I R3. Jadi bila kita gunakan hukum Ohm, dia akan jadi seperti ini kerana I akan jadi, apabila kita mahu menggunakan I atau mencari I, kita perlu gunakan hukum Ohm dan jadikan I sama dengan V bahagi R. Kemudian apabila kita telah keluarkan mengikut hukum Ohm, ia juga sama seperti jika saya tulis begini, I bahagi dengan R1 tambah R3, kerana I ni mewakili kepada V total ataupun VR3. Kita ambil pada bahagian sini. Dan bahagikan dengan R1 tambah R3 kerana R1 dan R3 dalam keadaan siri. Ataupun ia boleh menjadi seperti ini. I total sama dengan
Okay. V total bahagi dengan R total. Okay. Ia adalah maksud yang sama. Okay. So akan jadi seperti ini juga. E bahagi dengan R1 tambah R3. Okey, kemudian kita akan cuba jadikan VR3 sebagai subjek dia. So, kita perlu jadikan VR3 sebagai subjek dia. Okey, nak nampak lebih terurus. Jadi, kita akan cuba buat. Okey, so kita gunakan semula yang VR3 sebab kita nak cuba relatekan dengan kita punya tertimbang Whiston. So, VR3 bahagi dengan R3. Okey. Saya zoom sedikit. Okey, kemudian sama dengan E bahagi R1 tambah R3. Okey. Kemudian apabila kita cuba keluarkan, okey, keluarkan VR3, dia akan jadi seperti ini. Okey, kita nak cuba jadikan VR sebagai subjek, VR3 sebagai subjek. Jadi kita akan pindahkan, okey, pindahkan yang R3 ni sebelah kanan. Okey. So dia akan jadi seperti ini. Sebab kita nak relatekan dengan kita punya tertimbang Whiston. Okey. E bahagi R1 tambah R3. Okey. Kita akan pergi ke sebelah kanan. So akan jadi kali R3. Okey. Sebenarnya apabila kita telah letak R3, terdapat nilai per 1 di sini. Okey. Kemudian kita boleh jadikan E. Okey. E per 1 kalikan 1 per R1 tambah, okey, R3 kalikan dengan R3 bahagi 1. Kita perlu pecahkan pecahkan supaya kita nampak ataupun kita nak kumpulkan R ni satu kumpulan. R satu kumpulan. Jadi kita perlu pecahkan supaya lebih cantik lah dia punya formula dia. So dia akan jadi seperti ini. Kita cuba satukan Jadi E kita akan asingkan dia. Okey. So kita akan kalikan dengan R3 bahagi R1 tambah R3. Okey. Ini adalah yang the last lah. Okey. Kenapa kita dapat pada V, A, B ataupun V, A, C. Anda boleh lihat pada part 1, part 2 dan part 3 untuk tertimbang Whiston. Okey. Dalam part 1 dan part 2, kita belajar bagaimana untuk terbitkan rumus dalam keadaan seimbang dan tak seimbang. Kemudian dalam video tersebut, saya ada mention mengenai VAB menggunakan pembahagi voltan. Jadi inilah hasilnya daripada
video ini. Okay. So, ini adalah kerana disebabkan pembahagi votan. Okay. Jadi, saya harap video kali ini bermakna kepada semua dan saya harap bermanfaat untuk semua yang tengah mengkaji elektronik. Saya harap video ini memberi manfaat kepada semua. Kemudian, terima kasih kepada penonton yang sudi menonton Teacher Hanun Education. Jangan lupa like, subscribe dan share. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Goodbye.